أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama solat subuh berjemaah di dalam penghulu segala bulan, iaitu bulan Ramadan. Kena buka kertas. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ini kali pertama saya diberi tugasan kuliah subuh. Okey. Jadi pagi ini saya nak kongsi, bukan kuliah ya, perkongsian tentang sebuah kitab. Biasanya audiens saya ni tak lebih dari umur 12 tahun. Sebab saya guru sekolah rendah. Tapi bila bercakap depan yang lebih daripada tu, rasa debar tu adalah juga. Okey, insya-Allah. Tapi insya-Allah apa yang akan saya sampaikan ini hanya sekelumit daripada ilmu-ilmu Allah yang luas di atas muka bumi ini. Baik, insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua satu kitab yang namanya Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil 'Ami Minal Ma'arif. Kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang berasal dari Baghdad, namanya Syekhul Islam Al-Hafiz Abdul Rahman Ibnu Ahmad Ibnu Rajab Ad-Dimashqi Al-Hambali. Okay, bila ada Al-Hambali belakang tu, maksudnya memang beliau ini adalah seorang yang bermazhab Hambali. Sedikit tentang penulis kitab ini, saya tunjuk sikit lah. Dia banyak version. Ini yang ada pada saya lah. Okay, terjemahan dalam bahasa Melayu setakat yang saya jumpa tak banyak. Ada 1 atau 2 je. Okay, bahasa Indonesia adalah 2-3. Okay, Ibnu Rajab Al-Hambali ni dilahirkan di Baghdad pada tahun 736 Hijrah ataupun 1335 Masihi. Pada masa umur beliau 5 tahun, keluarga beliau berpindah ke Damsyik. Sebab itu nama dia ada di Ad-Dimashqi. Okay, beliau membesar di sana, kemudian merantau ke Palestin beberapa tahun, kembali semula ke Baghdad, seterusnya ke Makkah, kemudian ke Mesir, dan akhirnya kembali semula ke Damsyik dan menjadi ulama di sana. Di antara kitabnya yang masyhur, yang inilah salah satunya. Kemudian Fathul Bari. Okay, Fathul Bari. Yang kita kenal Fathul Bari ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okay, tetapi yang mula-mula menulis kitab Fathul Bari ini adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi dengan takdir Allah, kitab yang beliau tulis ini
tidak sempat dihabiskan, hanya sampai bab salatul janaiz, solat jenazah. Solat jenazah ni hanya 1/6 daripada Sahih Bukhari, sikit sangat. Okay, kemudian 20 tahun kemudian barulah datangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menyempurnakan Fathul Bari ini sehingga habis. Dan Fathul Bari yang ada pada kita sekarang ni biasanya dikenali dengan pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan dinamakan juga Fathul Bari sebagai penghormatan kepada Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali ini seorang tokoh besar dalam mazhab Hambali, dan ilmu yang paling luas bagi Ibnu Rajab ini dikenali dalam ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab beliau ini terkenal dengan penguasaan yang mendalam dalam pelbagai cabang ilmu, khususnya ilmu hadis, dan dikatakan sebagai orang yang paling faham pada zamannya dalam hal ihwal periwayatan hadis dan susur galur jalan sanadnya. Okay, jadi kitab yang ada pada kita ini adalah kitab Lataiful Ma'arif. Dekat Malaysia ni tak banyak ustaz-ustaz yang mengajar, ya. Ada tapi tak banyak. Okay, di negara-negara Arab masyhur. Sedikit pengenalan kitab ini. Kitab ini merupakan antara karya yang banyak menjadi rujukan dan panduan buat para ilmuwan dan penuntut ilmu. Kerana apa? Kerana ia sebuah kitab yang syarat dengan kata-kata nasihat, dengan hadis Nabi-nya, tafsir Al-Qurannya, dan fokus paling besar dalam buku ini adalah keutamaan dan amalan-amalan ibadah disusun mengikut bulan, bermula dari bulan Muharram sehingga bulan Zulhijjah. Setahun cukup. Dan kitab ini dimulakan dengan menyebut tentang keutamaan berzikir, keutamaan mengingati Allah, dan diakhiri dengan seruan untuk segera bertaubat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Jadi saya petik sikit, kalau nak sebut panjang tak habis. Okey, daripada kitab Lataiful Ma'arif ini, tajuk yang pertama di dalam bulan Ramadan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Fi fadlis siyam, pada menyatakan kelebihan puasa. Sabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fami as-shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Ini hadis yang panjang yang biasanya disebut dalam bulan Ramadan ni lah.
Okey, hadis ni panjang, tapi biasanya kalau ustaz-ustaz ni dia sikit-sikit dia sebab setiap kata-kata tu penjelasan dia panjang. Contohnya yang pertama, berkenaan dengan ganjaran pahala. Ganjaran pahala, gandaan pahala antara 10 hingga 700. Itu yang pertama. Kemudian disebut lagi Allah sahajalah yang menilai dan mengganjarkan pahala orang yang berpuasa ini. Kemudian kegembiraan orang yang berpuasa, ada 2 kegembiraan. Dan kemudian berkenaan dengan bau mulut orang yang berpuasa. Ini semua yang kita pernah dengar, biasa dengar bulan puasa ni kan. Okay, jadi hadis ni panjang, jadi hari ni saya sebut sikit je lah. Dan di dalam kitab ini dia sebut lagi beberapa riwayah tentang hadis ini. Ada lafaznya lain sikit, tu sikit, tapi keseluruhan maknanya membawa makna yang sama. Contohnya, okay, saya sebut fa'ala riwayatil ula yakunu istisna'u as-sawm min al-a'mal al-mudha'afah. Okay, Ibn Rajab bercerita tentang gandaan pahala. Okay, gandaan pahala setiap amal ibadah akan digandakan 10 sehingga 700 kali ganda, kecuali puasa, kerana tidak ada la yanhasiru tad'ifu, tidak terbatas gandaan dia, itu terpulang pada Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ni sesuatu yang kita tak boleh nak riak. Okey, puasa ni tak boleh nak riak. Kalau bulan puasa lah. Okey, tak boleh nak riak, tak boleh nak tunjuk kat orang. Tapi kalau ujub boleh. Ujub, kita rasa takjub dengan diri. Kalau puasa sunat tu, oh bagusnya aku puasa sunat. Hari ni tak ada orang lain bukan pejabat ni yang puasa dengan aku, puasa macam aku. Isnin Khamis. Tu ujub, rasa takjub dengan diri. Okey. Tapi riak, puasa tak boleh. Aku puasa, habis orang lain tak puasa. Okey. Kemudian fa inna as-siyama min as-sabr. Sesungguhnya puasa ini berkait dengan kesabaran. Nabi kata as-sawmu nisfus sabr. Puasa ini separuh daripada kesabaran. Dan bulan puasa juga dikenali sebagai bulan kesabaran. Ibn Rajab Al-Hambali telah membahagikan sabar ini kepada 3 jenis. Okey, 3 jenis sabar. Bukan sahaja dalam puasa, dalam ibadah lain pun lebih kuranglah. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam mentaati Allah. Sabar dalam melakukan perkara suruhan Allah. Kita puasa, sabar. Kita solat,
Sabar. Kalau kita tak sabar, tak ada kita buat. Sabar. Kemudian yang kedua, wasabrun ala maharimillah. Sabar terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks puasa, kita menahan diri daripada melakukan, contohnya bersama dengan isteri pada siang hari bulan puasa. Kemudian kita menahan diri daripada mengumpat, bercakap perkara-perkara yang tidak elok. Dan sabar yang terakhir adalah sabar terhadap ketentuan Allah yang menyakitkan kita. Apa dia? Contohnya, kita puasa, kita tak minum, tak makan. Bila tak makan, kita lapar. Bila tak minum, kita dahaga. Jadi itu semua perkara yang menyakitkan badan kita. Kita puasa, kita letih. Tapi sabar. Itu tiga jenis sabar ini terangkum dalam puasa. Kemudian beliau datangkan satu ayat, zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum fi amalin salihun innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang last sekali itu, sesungguhnya Allah tidak akan mempersia-siakan pahala orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Habis itu yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali tentang sabar. Kemudian beliau masuk pula kepada sebab-sebab pahala ini digandakan. Dan beliau telah membahagikan sebab-sebab ini kepada 3. Yang pertama, sebab yang pertama kerana syaraful makan. Makan ni, al-makan maksudnya tempat. Syaraful makan yang pertama. Digandakan pahala ini sebab kemuliaan sesuatu tempat. Contohnya apa? Nabi sebut, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fima siwahu minal masajid illa al-masjidil haram. Nabi kata, solat di masjid aku, yakni Masjid Nabawi di Madinah, khairun min alfi sanah, khairun min alfi salah, lebih baik daripada 1000 kali solat di tempat lain, illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram di Makkah. Kalau ikut tertib, Makkah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang Nabi sebut lagi, la yashuddur rihadu, jangan kamu tergesa-gesa nak pergi berjalan kecuali ketiga tempat ini sahaja, iaitu nak pergi ke Mekah, nak pergi Madinah dan nak pergi ke Palestin. Kemuliaan sesuatu tempat, sebab itu pahalanya berganda. Kemudian disebut lagi, man adraka ramadhanu bi Makkah. Ini hadis daripada Ibnu Abbas, sesiapa yang bertemu dengan Ramadan di Makkah, fasamahu, kemudian dia berpuasa, wa qama minhu ma tayassara kutuballah, kemudian dia bersolat di sana, kemudian dia membaca Al-Quran di sana, lahu mi'ata alfi syahri ramadhana fima siwah,
baginya 100,000 kali pahala puasa lain daripada tempat itu. 100,000. Okey, itu yang pertama, sebab pahala ni diganda. Yang kedua, kenapa pahala ini diganda? Kerana syarafuz zaman, kemuliaan masa. Contoh kita sekarang ni bulan Ramadan, kan? Jadi kita buat baik, pahala kita berganda. Ataupun 10 Zulhijjah, okay, yang sabit dalam hadis. Hadis Nabi, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Nabi sebut umrah semasa Ramadan sama dengan engkau bersama-sama menunaikan haji bersama aku. Okey, itu contoh kemuliaan zaman, kemuliaan masa. Okey, dan yang terakhir, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut sebab digandakan pahala ini sebab lain, iaitu syaraful amil indallahi, kemuliaan orang yang membuat ibadah itu. Contohnya apa? Dikatakan Allah menggandakan pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada pahala umat-umat nabi-nabi yang lain. Jadi kita bertuahlah. Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita semua ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi kelebihan yang lebih berbanding dengan kaum-kaum nabi yang lain. Dan akhirnya, dah habis dah. Sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia Islam telah melahirkan ramai ulama. Bukan sahaja ulama tetapi juga ilmuwan. Dan kitab-kitab yang dikarang oleh mereka ini ada yang menjadi rujukan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun oleh orang bukan Islam. Itu untuk yang ilmu sains lah contohnya, macam buku perubatan, okay, Ibn Sina, rujukan dia beratus-ratus tahun, barulah datangnya kitab-kitab lain yang menjadi rujukan. Kemudian jadi ilmu yang ditinggalkan ini, contohnya buku kitab Lataiful Ma'arif ini berkenaan dengan amalan seharian kita dalam menempuh masa-masa kehidupan kita di atas dunia ini. Kita kena ambillah, okay, sebagaimana sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
al-hikmatu dallatul mu'min fahaitsu wajadaha wa huwa ahaqqu biha. Okay, sesungguhnya kebijaksanaan ini adalah barang orang mukmin yang hilang. Barang orang mukmin yang hilang. Bila barang yang hilang, kita kena cari. Dan di mana sahaja kamu berjumpa dengan barang yang hilang ni, fahuwa ahaqqu biha, dan dialah yang lebih berhak. Jadi kita yang lebih berhak terhadap ilmu-ilmu ini. Okey, jadi kalau tuan-tuan buku ni, terjemahan dia kalau bahasa Melayunya secara maknawi diterjemah meraih amal ibadah sepanjang tahun. Okey, meraih amal ibadah sepanjang tahun. Tajuk dia ni panjanglah, Taiful Ma'arif ni apa makrifah ni pengetahuan. Okey, nak terjemah satu-satu tu macam panjang sangat tajuk buku ni. Okey, jadi dikompakkan menjadi secara maknawinya meraih amal ibadah sepanjang tahun. Okey, tuan-tuan carilah dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, semua ada dalam ni. Apa zikir-zikirnya, apa hadisnya, yang tadi saya sebut, dia sampai detail kenapa apa sabar ini ada berapa jenis, kenapa digandakan pahala, tu yang dibincangkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi cukuplah sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Saya mohon maaf ada kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.